Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar mengenai pelbagai jenis sumber hidrokarbon. Dalam kelas yang lepas, kita telah mempelajari tentang sebatian karbon yang dapat dibagi kepada dua kumpulan utama, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Dan perbincangan hari ini adalah lanjutan daripada bahan organik. Okay, kita akan bincang tentang satu kumpulan spesifik bahan organik yang dikenali sebagai hidrokarbon. Objektif pembelajaran hari ini ada dua. Pertama, ialah memahami satu istilah penting, iaitu apa itu hidrokarbon. Hidrokarbon ialah sebatian karbon yang hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen. Saya ulang, ada berapa jenis unsur? Dua jenis unsur, karbon dan hidrogen sahaja. Kedua, menyenaraikan sumber hidrokarbon. Petroleum, gas asli dan alang batu ialah sumber asli hidrokarbon. Maksud di sini ialah petroleum, gas asli dan alang batu merupakan bahan-bahan yang hanya terdiri daripada berapa jenis unsur? Dua jenis unsur, iaitu karbon dan hidrogen sahaja. Ada satu soalan di sini. Adakah alkohol merupakan sumber hidrokarbon? Jawapannya bukan, sebab alkohol bukan terdiri daripada karbon dan hidrogen sahaja. Ia juga terbentuk daripada unsur. Dalam alkohol ada tiga jenis unsur, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Maka ia bukan sumber hidrokarbon. Okay, mari kita tengok istilah hidrokarbon sekali lagi. Okay, apa tu hidrokarbon? Hidrokarbon ialah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Contoh hidrokarbon di sini kita ada gas asli, petroleum, alang batu. Dan kemudian kita akan kaji tentang bagaimana gas asli dan petroleum terbentuk, dan kemudian kita juga akan mengkaji bagaimana pembentukan alang batu. Raja berikut menunjukkan bagaimana gas asli dan petroleum terbentuk. Gas asli dan petroleum terbentuk berasal daripada hidupan laut purba, di mana hidupan laut mati dan tertanam di dasar laut. Di bawah tekanan dan suhu yang tinggi selepas berjuta-juta tahun, maka terbentuklah petroleum dan gas asli. Dan lazimnya, gas asli lebih ringan, maka dia berada di atas permukaan petroleum. Bagi pembentukan alang batu pula, pembentukan alang batu adalah berasal daripada tumbuhan purba di kawasan berpayah yang sudah mati. Okey, apabila tumbuhan purba di kawasan berpayah mati, tumbuhan mati dan tertanam di bawah tanah lembut dan keras. Di bawah suhu dan tekanan yang tinggi selepas berjuta-juta tahun, maka terbentuklah lapisan arang batu di bawah tanah. Raja berikut menunjukkan tiga jenis sumber hidrokarbon yang utama, iaitu alang batu, gas asli dan petroleum. Raja berikut merupakan ilmu tambahan berkaitan dengan petroleum. Jika anda berminat, anda boleh tekan pause dan membaca. Okay. Raja ini menunjukkan pelbagai jenis kegunaan petroleum dalam kehidupan
harian manusia. Okey. Dan biasanya bakterium yang dikeluarkan dari kerak bumi, bakterium menta, dia akan melalui satu proses penyuringan berperingkat di mana bakterium yang tulen tu dipecahkan kepada beberapa jenis pecahan melalui kawalan suhu, di mana suhu yang rendah menghasilkan contohnya gas bakterium, okey, dan kemudian kita ada gas bakterium boleh digunakan untuk masakan di dapur. Kita ada petrol. Petrol biasanya digunakan pada kenderaan ringan, contohnya motosikal, kereta ringan atau pemotong rumput. Kemudian kita ada nafta. Nafta, okey, biasanya dia digunakan dalam proses menghasilkan plastik kan? Okey, balang-balang plastik. Okey. Dan kerosin. Kerosin digunakan di dalam kapal terbang. Okey. Dan juga sebagai bahan api untuk lampu pada dululah. Okey, sekarang jalan kita guna diesel. Diesel digunakan biasanya dalam kenderaan berat seperti lori dan bas. Dan kemudian kita ada minyak pelincir. Minyak pelincir digunakan dalam enjin-enjin kereta. Okey. Dan akhirnya kita ada minyak bahan api yang dihasilkan pada suhu yang sangat tinggi itu. Biasanya hanya enjin yang sangat besar, contohnya enjin pada kapal laut yang besar tu, mereka akan menggunakan minyak bahan api sebagai bahan api lah. Dan akhir sekali, apabila hasil tu hasil melebihi daripada suhu yang melebihi 350 darjah Celsius, ia tidak sesuai digunakan sebagai bahan api lagi, maka ia akan digunakan untuk buat jalan raya, iaitu bitumen. Bitumen digunakan untuk buat jalan raya. Raja ini menunjukkan kegunaan gas asli. Okey, gas asli terapung di atas permukaan bakterium turin biasanya. Dan dulu biasanya apabila mereka gali bakterium, gas asli akan dilepaskan begitu sahaja. Tapi kemudian kerana Malaysia terjumpa cara untuk menggunanya, maka gas asli dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan api dalam dapur untuk kita masak makanan kan. Okey, dan dia juga digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Dan yang terkini ialah kereta fuel cell. Okey. So di mana gas asli juga digunakan sebagai bahan api dalam kereta. Oh, canggih betul. Akhirnya, okey, raja ini pula menunjukkan kegunaan arang batu dalam kehidupan seharian kita. Okey, arang batu dia boleh digunakan untuk buat baja, dia boleh digunakan untuk buat plastik dan kemudian buat gam, buat nilon. Okey, contohnya nilon untuk buat kain payung kan. Okey. Dan ia juga digunakan untuk dalam buat cat, okey. Cat dinding, cat besi, cat kayu, okey. Dan akhirnya ia juga boleh digunakan untuk menghasilkan bahan letupan. Sekian saja untuk hari ini dan jangan lupa klik link nota tambahan, catatkan nota tambahan ke dalam buku nota dan menjawab soalan kedua dalam buku aktiviti Sasbadi muka surat ke-67. Okey, setelah anda melengkapkan nota dan latihan, jangan lupa klik link terakhir untuk melaporkan bahawa anda telah melengkapkan kerja rumah. Okey, sekian. Terima kasih.